أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم مستقيم وهداية من صنع لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نعرف بأوامرك ونعرف به ونحن الملائكة المقربين وخلصنا من الظلمات الوحيد وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب رب اشرح لنا سرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا قال الشيخ المصري لا نفعنا به ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sekarang. Dan adapun keluar kamu daripada dosa dan lepas kamu daripadanya. Di sini apabila kita dah tahu, dah ketahui bahawa akan kemerbahayaan dosa, yang mana dosa itu mengkotor akan hati kita, maka tak dapat tidaklah daripada keluar daripada dosa dan membersihkan dosa dan kelepasan kita daripada dosa. Katanya, adapun keluar kamu daripada dosa, adapun cara-cara untuk nak keluar kita daripada dosa dan lepas kamu daripadanya. Cara-cara kita nak berkelepasan daripada dosa yang mana ada kat diri kita itu, maka dia kata, maka ketahui olehmu akan sungguhnya segala dosa itu tiga bagai. Dia katanya, ketahui olehmu akan sungguhnya segala dosa itu tiga bagai. Dosa itu terbagi kepada tiga bagai. Yang mana dosa di sini dia kata tiga bagai itu, padahal kita maklum katanya dosa itu terbagi kepada dua saja, ialah dosa besar dan dosa kecil. Tetapi kenapa di sini dibagi kepada tiga bagai? Maka jawabnya, dibagikan dosa kepada tiga bagai ini dengan tilik kepada cara kita nak keluar daripada dosa. Bukan diri perbuatan dosa, diri perbuatan maksiat. Yang katanya dua bagai itu diri maksiat. Perbuatan maksiat tu ada kalanya besar, ada kalanya kecil. Maksiat yang besar kita terkena katanya dosa besar. Maksiat yang kecil kita terkena dengan kata dosa kecil. Itu tilik kepada perbuatan maksiat. Ada kalanya besar, ada kalanya kecil. Tetapi di sini dibahagikan akan dosa itu kepada tiga bagai. Ini tilik kepada cara kita nak sucikan daripada dosa. Maka dengan sebab tilik kepada cara kita nak taubat, nak berkelepasan daripada dosa, maka kita tak tilik dah kepada dosa itu dosa besar ke dosa kecil, kita tak tilik. Kita tak tilik kepada bahagian itu, bahkan kita tilik di sininya tilik kepada cara mana kita nak taubat daripada dosa-dosa. Sama ada dosa itu dosa besar atau dosa kecil. Maka cara taubat daripada dosa itu ada cara-cara dia. Maka dosa tilik kepada cara taubatnya terbahagi kepada tiga bagai. Tiga bagai itu tilik kepada cara taubat. Yang satunya, mana yang pertama daripada tiga bagai dosa,
tinggal wajib daripada sembahyang atau puasa atau zakat atau kafarah atau lainnya. Bahagian yang pertama ialah dosa dengan sebab meninggal akan perkara yang wajib. Apa dia yang wajib tu ialah daripada sembahyang. Jadi berdosa dia sebab dia tak sembahyang 5 waktu. Artinya tak sembahyang yang jadi yang wajib dengan sebab nazar. Atau puasa. Maknanya berdosa dia tu dengan sebab dia tidak puasa bulan Ramadan. Dengan tiadaan uzur. Atau zakat. Maknanya tak keluar zakat. Berdosa dia tu dengan sebab tak keluar zakat. Zakat harta atau zakat badan. Zakat badan tu satu saja ialah zakat fitrah. Yang lain tu zakat harta ke semua. Atau kafarah. Tak bayar kafarah. Apabila didapatikan sebab mewajibkan di atas seorang bayar kafarah tetapi dia tak bayar kafarah. Atau lain daripada yang tersebut. Lain daripada sembahyang, lain daripada puasa, lain pada zakat, lain daripada kafarah, seperti nafkah kepada mereka yang wajib nafkah, nafkah suami kepada isteri tidak bayar, nafkah anak kepada ibu bapa sekiranya wajib di atas anak itu nafkah pada ibu bapa dengan sebab anak tu orang kaya, bapa tu orang fakir, orang miskin, wajib di atas anak nafkah pada ibu bapa tetapi dia tak nafkahkan. Banyaklah daripada maksiat itu dosa-dosa. Jadi yang pertama tu ialah dosa, jadi berdosa seorang tu dengan sebab tak tunai benda yang wajib. Maka cara kita nak taubat, nak berkelepasan daripada dosa itu, maka hendaklah kamu qada sedapat-dapat akan kamu. Maka cara kita nak bagi lepas daripada dosa, tak tunai benda wajib itu, maka satu cara dianya ialah kita mengqadakan. Kalau ada ketinggalan sembahyang, maka qada sembahyang. Kalau ada ketinggalan puasa, maka qadakanlah puasa. Tak keluar zakat, maka kita bayarkan zakat. Itu cara kita nak berkelepasan daripada dosa yang hasil daripada tak tunai perkara yang wajib, maka cara dianya kita qada lah. Dan yang kedua, bahagian yang kedua, dosa bahagian yang kedua ialah dosa-dosa antara kamu dan antara Allah Ta'ala. Dosa maknanya kesalahan tu ialah kesalahan antara kita dengan Allah, tidak bersangkutan dengan manusia. Dosa itu ialah kesalahan kita dengan Allah Ta'ala semata-mata, tidak ada bersangkutan dengan orang lain, dengan manusia yang lain daripada kita, tidak. Hanya kita betul-betul salah dengan Allah, tidak bersangkutan dengan orang lain. Maka dia buat misal katanya seperti minum arak, ini adalah dosa besar, dan tiup serunai, ini dosa kecil, dan palu gong, satu jenis paluan, satu jenis alat pemalunya, dipanggil gong atau gendang, dan makan riba, dan membelanjakan harta pada maksiat, membelanjakan harta pada jalan maksiat, itu pun salah dengan Allah Ta'ala semata-mata.
dan umpama itu. Patut lain lagi lah. Jadi pasal dosa yang bersangkutan dengan Allah tu begitu banyak. Jadi kita tak perlu kepada bilang satu-satu di sini. Hanya yang kita pentingnya ialah nak tahu sekiranya kalau ada salah dengan Allah Ta'ala, cara mana kita nak berkelepasan. Maka katanya, maka hendaklah kamu menyesal. Memanglah sebesar-besar rukun taubat tu ialah menyesal. Di atas perbuatan akan mengerja dosa itu. Yang pertama kali kita mesti datang perasaan menyesal di atas mengerja dosa itu. Yang pertama, dan kamu perkejapkan hati kamu akan tak mau kembali kepada dosa itu sekali-kali. Dan kita azam, kita kejapkan dalam hati kita bahwasanya kita tak akan kembali buat balik kepada dosa-dosa yang pernah berlaku pada diri kita. Kalau orang minum arak, yang menyesal di atas minum dia, dan dia azam kemaskan dalam hatinya bahawa dia tak akan minum sama sekali. Semenjak hari ini sampai ke bila-bila dia tak akan minum dah. Itu bagai dosa yang ketiganya ialah dosa yang kita bukan dengan sebab apa dia? Bukan dengan sebab tinggal benda yang wajib. Bahkan dosa tu ialah dengan sebab buat perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bahagian yang kedua tu ialah dosa yang sebab mengerjakan perkara yang dilarang oleh Allah Taala seperti minum arak dan sebagainya, berjudi, masalan. Maka dosa-dosa yang tersebut tu hasil dengan sebab buat perkara yang dilarang, tetapi kesalahan itu tidak bersangkutan dengan mana-mana orang manusia. Maka untuk nak lepas daripada itunya ialah tak kena buat apa, hanya kita menyesal dan azam di dalam hati bahawanya tak akan kembali buat dosa itu sama sekali. Lepas tu di dalam kitab Minhajut Talibin, kitab Sirajut Talibin, dia ada sebut tambahan di atas ini. Dia katanya selepas pada kita menyesal dan azam bahawa tak kembali buat sama sekali sampai ke bila-bila kita tak akan buat dah. Maka selain daripada itu, dia katanya kita mesti pula mendatangkan, mengerjakan akan amalan kebajikan dengan qadar kejahatan itu. Lagi pulanya cara dianya, kita buat kebajikan, buat amal kebajikan tu yang jadi lawanan bagi dosa yang dibuat tadi. Minum arak, apa lawanan dia? Yang minum arak itu salah, itu maksiat. Maka apakah lawanan dia? Kita daripada benda yang kebajikan, kita buat yang tu lah. Maka dalam kitab Sirajut Talibin, syarah bagi matan Minhaj, dia ada buat sebut beberapa perkara. Sebab beramal dengan hadis Nabi SAW katanya, wa atbi'is sayyi'at al-hasanah tamhuha. Apabila maknanya hendak datangkan, hendak mengikuti hendak mengikutikan akan kejahatan itu dengan kebajikan, tentu sama sekali amal kebajikan itu boleh menghapuskan akan dosa. Maka dia katanya sekiranya kalau seorang itu pernah buat dosa ialah minum arak. Kalau minum arak, maka cara kita nak beramal dengan hadis katanya wa atbi'is sayyi'at al-hasanah, ayat Quran katanya innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal kebajikan itu menghapuskan akan kejahatan. Maka
dia katanya sekiranya kalau seorang itu ada salah minum arak, kesalahan dia tu ialah minum arak, maka kebajikan yang nak buat, yang dia perlu buat, yang dia sepatut buat untuk nak menghapuskan akan kesalahan dosa itu ialah dengan secara kita mensedekahkan dengan minuman. Sebab minum arak tu salah pada minum. Salah pada minum, maka cara dianya nak bagi katanya kita menghapuskan akan kejahatan itu dengan kebajikan, dia katanya kita perlu kepada sedekahkan dengan minuman yang halal. Kita sedekahkan minuman, sedekah korang akan minuman-minuman. Nah, minuman, jenis-jenis minuman lah. Lepas tu tengok pula, kalau arak tu harganya mahal, arak tu kuat, maka minuman tu mesti harga mahal. Tu dia kata begitulah. Sekiranya kalau kesalahan dengan sebab minum arak, kita cari minuman-minuman yang terbaik, yang elok-elok, yang sedap-sedap, itu kita sedekah kepada orang. Untuk jadi katanya amalan sedekah minuman itu menghapuskan dosa minum arak. Dia katanya bagi minum ke orang lah, bagi minuman kepada sedekah minuman, dia katanya setengah daripadanya bagi minum apabila orang datang ke masjid, artinya berarti kita duduk kat tepi-tepi jalan nanti sedekah minuman ke orang, dan sebagainya. Lebih laginya pada waktu musim panas, pada musim orang dahaga itu lagi elok. Musim-musim panas tengah-tengah hari itu kita minum air yang sedap, yang sejuk, itu jadi boleh menghapuskan. Apabila kita buat begitunya, maknanya kesalahan minum arak tu dilindungi oleh amalan sedekah dengan minuman tadi. Fardunya kalaulah dosa minum arak itu tak diampun. Fardunya, tapi kita dah taubat, harap Allah Ta'ala terimakan taubat kita. Tapi kalau kita fardu katanya dosa minum arak itu tak diampun, maka pahala yang hasil daripada kita sedekah ini akan mengatasi akan dosa minum arak apabila ditimbangkan akan amalan di akhirat nanti. Contoh seolah katanya ambil dosa minum arak, ambil dosa sedekah dengan minuman tadi, mari timbang di neraca di akhirat esok, maka sedekah minuman tadi tu akan berat, akan jadi berat sebelah balik amalan sedekah. Lepas tu nak sedekah banyak mana, tengoklah dia minum arak sebanyak mana. Berapa botol arak dia minum, maka minuman nak sebanyak tu. Lagi pulaknya kalau nak bagi elak lebih banyak pada tu. Fardunya kalau dia pernah minum arak 10 botol, maka minuman tu nak lebih pada 10. Untuk kita katanya amalan kebajikan lebih daripada amal kejahatan. Sebab kita bimbangnya apabila ditimbangkan amalan di akhirat nanti, maka kalau kita katanya banyak amalan sedekah, mesti berat sebelah balik amal kebajikan, ringan sebelah balik amal kejahatan. Maka caranya begitu. Lepas tu pulaknya cara kita nak mengkifaratkan dosa, dengarkan alat-alat muzik. Cara kita nak menghapuskan dosa yang hasil daripada mengerjakan dengar akan alat-alat muzik yang diharamkan pada syarak, maka kita guna amalan kebajikannya ialah kita dengarkan bacaan Quran. Dosa nak mengkifaratkan dosa dengarkan alat-alat muzik dengan secaranya kita dengar orang baca Quran. Kita dengar orang baca Quran atau dengarkan zikir-zikir atau dengarkan orang-orang mengajar, dengarkan huraian ilmu,
Begitu. Jadi sebab kaedah kitanya, kita gunakan kebajikan yang sebalik dengan dia. Dengan dosa, dengan benda maksiat. Maka kita ganti dengan Quran, dengan orang mengajar, kita dengar orang berzikir, dan sebagainya. Guna dengar jugalah. Guna dengar juga. Dan pulaknya, kalaulah makan riba, kalaulah dosa itu dengan sebab makan riba, maka cara dianya ialah kita mensedekahkan dengan makanan. Sedekahkan dengan makanan yang halal. Sebab setengah daripada ribanya, kalau ada setengah tu belajar masalah riba tu, kita maklum satu-satu jenis ribanya ialah riba yang bersangkutan dengan jualan makanan. Riba dengan sebab jual makanan tidak kena dengan syarat, maka jadi riba. Maka setengah daripada bahagian riba itu riba dengan bersangkutan dengan makanan. Maka untuk nak menghapuskan dia, untuk nak mengatasi dan menghapus tu, kita sedekahkan dengan makanan. Sebanyak mana riba dimakan, sebanyak itulah makanan yang halal disedekahkan. Jadi nilaian duit lah. Kalau kata contohnya 1,000 dia ada makan duit riba, maka 1,000 makanan duit dia akan beli. Guna duit 1,000 beli makanan sedekah. Begitu. Dan lagi dia katanya, kalaulah dosa itu dosa dengan sebab duduk dalam masjid dengan keadaan dia tu berjunub. Kita maklum bahasanya kalau berjunub, artinya datang haid, haram duduk mendiami di dalam masjid. Maka cara nak kifaratkan dianya ialah kita beraktikaf di dalam masjid. Sebab salah dengan sebab duduk dalam masjid, maka cara dianya duduk dalam masjid dengan secara baik pula. Duduk dalam masjid dengan secara baik ialah kita duduk dalam masjid, kita beraktikaf, kita buat amal ibadat, baca Quran dan berzikir dan sebagainya di dalam masjid. Gunanya, caranya kitanya begitu. Sebab duduk dalam masjid berjunub tu salah, maka kita guna kebajikan duduk dalam masjid juga. Yang dapat pahala yang jadi ibadat ialah duduk dalam masjid untuk berniat i'tikaf. Dan kita baca Quran dan zikir dan sebagainya, solat sunat. Lepas tu pula dia katanya, sekiranya kalau kesalahan itu dengan sebab dia menyentuhkan mishaf Quran dengan keadaan dia tu berhadas, sebab haram bagi orang yang berhadas menanggung dan menyentuh akan mishaf. Maka caranya ialah kita memeliharkan akan mishaf. Melihar setengah daripadanya, kita baca dia. Kita baca dia dengan seelok-elok bacaan, dan kita mengkucupkan dia. Sebab tu kalau ada tersalah pijak Quran masalah, tapi memanglah tak berdosa sebab kita tersalah, tak nampak, tak perasan kata dia ada, kita duduk di atas dia masalah, terpijak dia masalah, maka walaupun tak salah, maka adabnya kita ambil dia kucup. Lepas tu letak balik. Sekiranya kalau dia baca, dia pegang Quran dengan sebab dia berhadas, maka caranya begitu, banyakkan baca Quran dan kita mengucupkan dia. Kalau nak elok lagi, beli kitab, beli Quran, beli mishaf tu sedekah korang, wakaf ke masjid ke dan sebagainya. Jadi katalah dosa tu banyak, kesimpulannya kita nak mengkifarat akan dosa dengan amalan kebajikan, mesti kita cari dosa, amal kebajikan yang sesuai dengan dia, yang munasabah dengan dia. Kalau curi harta orang, maka walaupun itu masalah bersangkut dengan orang, selain daripada kita minta halal, kita nak sedekah. Begitulah.
uh, sebab dia caranya begitu ialah kita guna kebajikan yang sebalas dengan dia. Tapi yang nu kejahatan, yang ni kebaikan. Tengok yang jelas sekalinya, duduk dalam masjid berdosa, duduk dalam masjid, maka kita tukar jadi i'tikaf, duduk masjid juga tapi jadi yang baik, yang dapat pahala. Lepas tu tengoklah yang kebajikan mana yang munasabah dengan kejahatan itu. Itu bahagian yang kedua daripada 3 bagai cara nak berkelepasan daripada dosa. Dan yang ketiganya, dosa-dosa antara kamu dan antara manusia. Sebenarnya 3 pihak. Salah dengan manusia, salah dengan Tuhan. Sebenarnya bukan kita salah dengan manusia saja. Maknanya salah kita dengan Allah, salah juga kita dengan manusia. Sebab kalau curi barang orang, maka bercuri itu salah ke tidak dengan Allah? Jawabnya memang sebab Allah Ta'ala larang. Maka maknanya antara kita dengan Allah dan antara kita dengan manusia. Jadi 2 pihak. Jadi nak kena minta maaf daripada Allah, nak kena minta maaf di manusia. Kalau nak kena minta maaf daripada Allah, minta ampun daripada Allah, itu tak jadi keberatan sangat sebab Allah Ta'ala itu innahu tawwabun rahimun. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Ta'ala amat mengampun dan amat kasih belas. Innahu tawwabun rahim. Amat keterima taubat dan amat kasih belas kepada hamba-Nya. Dan dia pulanya sangat menerimakan taubat. Lagi pulanya Allah Ta'ala kasih kepada orang yang membanyakkan taubat. Yuhibbut tawabin. Tetapi yang beratnya ialah kesalahan yang bersangkutan dengan manusia. Ini susah. Tengok dia katanya, dan bahagai inilah yang lebih payah, mana susah nak taubat. Bagai yang ketiga inilah ialah kesalahan maksiat yang ada bersangkutan dengan manusia. Salah dengan Allah juga salah dengan manusia. Inilah dosa yang paling susah untuk nak berkelepasan nak daripadanya. Nak suci daripada dia tu payah. Seperti kata tadi, salah dengan Tuhan memanglah salah. Kita tak mengaku kata baik, kita tak katalah baik. Tapi boleh tahanlah sikit sebab Allah Ta'ala itu tawab, sangat mengampun akan dosanya. Apabila hamba dia taubat, dia terima taubat. Lagi pulanya Allah Ta'ala suka kepada orang taubat. Jadi maknanya senanglah sikit untuk nak dapat ampunan, maafan daripada Allah. Tetapi yang beratnya, yang susah, yang payahnya ialah dengan sebab dia ni bukan sekadar dengan Allah, sakut juga dengan manusia. Sebab tu dia katanya, dan bahagian ini, bahagian yang ketiga inilah yang lebih payah, lebih susah untuk kita berkelepasan kerana banyak tuntutan. Banyak tuntutan maknanya banyak benda nak kena buat. Susah payah tu jadi payah tu susah payah tu sebab apa? Sebab banyak benda nak kena buat. Kena minta maaf di Tuhan lagi, kena minta maaf di manusia lagi. Tak macam bahagian yang kedua, kita minta ampun, minta maaf daripada Allah, cukuplah. Adapun di sini banyak benda nak kena buat. Sebab tu jadi susah. Maka katanya, dan dosa itu terkadang adalah ia pada harta dan pada tubuh dan pada kemaluan dan pada kehormatan dan pada agama mereka. Berapa?
dosa itu, dosa antara kamu dan antara manusia itu terkadang adalah pada harta, bersangkutan dengan harta orang. Satu. Dan pada tubuh badan orang. Seperti pukul orang, tikam orang ke masalan. Maka itu kesalahan dengan manusia bersangkutan dengan diri badan dia, tubuh badan dia. Dua. Tiganya, pada kemaluan. Maknanya bukan kemaluan faraj itu bukan. Bahasa Arab kata al-irdu. Al-irdu. Mana maruah. Maruah. Seperti mengupat. Seperti mengupat. Seperti mengupat. Mengupat itu merusak akan kemaluan orang. Mencercakan orang. Begitu. Dah tiga kan. Harta, tubuh dan kemaluan. Bukan kemaluan farad tu bukan. Zakat farad tu bukan. Maknanya mana menyebabkan orang malu. Menyebabkan orang malu. Dia kata begitu, dia kata begini, korang menyebabkan orang tu malu. Jadi benda tu, benda ni kalau orang, maknanya kemaluan ini, maknanya benda ini, maknanya perkara ini kalau ada kat dia, orang puji. Kalau kehilangan, orang cela kat dia. Seperti kita katanya, murah hati. Hati murah, maka kalau ada kat siapa, orang puji. Tetapi kalau tidak ada murah hati, bahkan kedekut, maka dicelakan oleh orang. Lepas tu kalau dia kata, orang tu kedekut, misalan, malulah dia. Gitu. Dan ini yang keempat. Dan kehormatan. Dia merosakkan kehormatan orang seperti dia menuduhkan orang. Merosakkan kehormatan orang. Ini yang keempat. Dan pada agama orang. Jadi dia merosakkan, menyebabkan rosak agama orang. Maka ikut yang dia bilang sekarangnya ada 5. Jadi 5 bagai. Jadi maknanya dosa yang antara seorang dengan manusia, selain daripada salah dengan Allah, salah dengan manusia. Salah dengan manusia tu ada kalanya bersangkutan dengan harta, ada kalanya bersangkutan dengan tubuh badan dia, ada kalanya bersangkutan dengan maruah dia, dan ada kalanya bersangkutan dengan kehormatannya, ada kalanya bersangkutan dengan agamanya. Dia duk ajar orang katanya dengan ajaran yang salah, misalan, itu menyebabkan orang faham salah dalam bab i'tiqad atau mana-mana dalam agama. Tengok. Jadi 5 bagai. Tafsir dianya, maka dosa kamu yang adalah ia pada harta mereka itu manusia. Sekiranya kalau ada salah dengan orang tetapi bersangkutan dengan harta, sebab dia curi harta orang, atau dia rapas, atau dia tipu harta orang, itu maknanya kesalahan dengan manusia, tapi di sudut hartanya. Dia katanya, maka wajib atas kamu mengembalikan harta itu kepada empunyanya. Caranya ialah seperti curi masalah. Maka wajib data penyuri itu atas balik benda itu kepada empunyanya.
Itu kalau benda yang dicuri itu masih ada lagi. Tidak jadi kekurangan. Tak jadi kekurangan. Macam mana dia curi, macam itulah sekarang. Seperti dicuri duit 100. Kalau lalu oleh 10 tahun pun, tak jadi kekurangan kan. Jadi 100 situlah. Maka boleh kembali terus kepada ampunnya. Tetapi kalau nak kembali benda itu jadi kekurangan, mesti kena bayar akan kekurangan. Seperti suatu benda masa dia curi itu harga 10,000 masalah. Apabila dia hantar balik, ketika dia hantar balik tu harga dah jatuh. Jadi tinggal ada 5,000. Maknanya hantar balik barang tu dan bayar cucuk imbuh kepada ampunnya 5,000 pula. Di situ. Lepas tu kalau tidak ada benda yang dicuri itu dah tidak ada sebab dah rusak kemasan atau sebab dia dah jual kemasalan, maka itu tengoklah nak beli benda lain ganti yang semacam dengan dia, yang seumpama dengan benda itu, artinya ganti dengan duit kemasalan. Itu katanya yang pertama mesti hantar balik benda itu, harta itu kepada ampunnya. Jika dapat kamu kembalikan dia, kalau kita boleh nak hantar balik, siapa ambil benda siapa, benda apa ambil daripada siapa, hantar balik benda itu kepada ampunnya. Habis itu, maka jika tiada lemah kamu daripada mengembalikan dia, nak hantar balik kepada tuan dia tu dah tak mampu. Sekiranya kalau keadaannya begitu, nak hantar balik benda tu ada, benda yang dicurikan tadi tu ada, tetapi nak hantar balik kepada ampunnya dia tu jadi kelemahan, tak kuasa nak hantar balik. Kenapa boleh katanya lemah daripada mengembalikan dia? Kerana tiada hartanya. Sebab harta yang diambil tadi tu dah tidak ada. Bukan. Kerana ketiadaan harta. Benda nak hantar balik tu tidak ada. Maknanya kerana ketiadaan harta, maknanya di sini tu benar dua perkara lah. Satunya dengan kerana ketiadaan harta, lemah kita, lemah seorang daripada mengembali hantar balik benda yang dia curi itu sebab harta tidak ada. Boleh jadi benar katanya tak ada harta tu dengan maknanya benda yang dia curi itu dah tidak ada sebab dia pun dah jual. Atau dia dah makan masalah. Ataunya dah rusak sebab lama lalu masa. Ataunya boleh jadi habis lagi pulaknya dia tidak ada duit nak beli benda lain ganti. Barang tu dah habis, dah rusak, dah hilang atau dah jual, duit pun dah habis. Lepas tu apabila nak kembali, duit nak beli benda ganti pun tak ada, nak bayar dengan duit pun tidak ada. Tapi padahalnya kita nak selesaikan juga. Kita nak selesaikan juga. Begitu. Tapi nak hantar balik, benda tu dah tidak ada. Benda tu dah tidak ada, nak bayar duit pun tidak ada juga. Maka nak buat macam mana kalau begitu? Dia katanya, maka hendaklah kamu minta halal. Kena pergi minta halal daripada ampunnya. Minta halal daripada dia. Kalau dia tak apalah, saya halal kepada engkau. Lepaslah. Itu kalau dia menghalalkan. Kalau dia katanya, aku tak halal sama sekali, malaikat kau ganti benda lain. Ganti yang lain. Dengan yang lain. Yang semacam dengan yang kamu curi tadi. Mesti digantikan. Tetapi kalau tak ada benda tu, kalau tak ada duit, dia jalan satu, minta halal.
atas dia. Kalau dia halal, nasib baiklah. Kalau dia tu tak halal, tanggung. Hmm. Lepas tu kalau dia tak menghalalkan, nanti tengok depan tu cara nak buat macam mana pula. Maka jika kamu lemah daripada minta halal. Ni. Tak kuasa nak minta halal. Sebab apa? Sebab ada tahu ampunnya Tuhan dia tu siapa, pergi minta halal, dia tak sanggup nak halalkan. Satu. Atau kerana lenyap ampunnya atau matinya. Artinya orang yang dia curi itu lenyap, tak tahu pergi ke mana. Contohnya seperti dia curi barang di atas kereta api masalah, di atas kereta, di atas bas masalah. Dia orang di atas kereta api laju masalah. Dia curi, dia selut poket, ambil duit dalam poket masalah. Lepas tu orang mana tak tahu. Dia tak perasan muka dia macam mana, orang mana dia tak tahu. Maka macam mana dia nak hantar balik. Walaupun duit ada sekalipun, dia ada duit sekarang, kalau nak bayar dia ambil duit dalam poket orang di atas kereta api masalah. Lepas tu, kalau dia sekarang tu adalah duit nak bayar 100 tu, kalau dia ambil 100. Tapi tak tahu kata ampunnya dia tu seorang mana. Sebab lenyap, tak tahu pergi ke mana dah. Sebab jumpanya kalau orang sekampung tu boleh jadilah cari jumpa. Tetapi kalau ambil barang orang di atas kereta api dan sebagainya, atas bas kemasan, atas tempat orang awam kemasan, di pasar-pasar masalah, orang berapa ramai datang tak tahu kata siapa, maka macam mana? Itu maksudlah katanya lenyap ampunnya. Atau mati, tuan dia dah mati. Memang nak atas balik tak boleh dah. Memang nak atas balik tak boleh dah. Maka sekiranya kalau jadi begitu, nak buat macam mana? Kita, kalau tilik pada nak berkelepasan, mesti kena buat juga. Tapi nak atas balik, tuan dia dah mati. Nak atas balik, tak tahu kata tuan dia tu orang mana, di mana, tak tahu siapa. Maka macam mana nak buat? Dia katanya, maka dan dapat kamu bersedekah. Sini pula. Boleh ke tidak kita ada duit ke tidak kalau kita nak sedekah? Kalau orang curi tu nak sedekah. Sebab nak atas balik dah tak boleh kan. Tak tahu kata tuan dia tu siapa. Maka soalnya, kau kuasa sedekah ke tidak? Engkau kuasa bersedekah ke tidak? Fardunya kuasa bersedekah. Dengan sebab dia orang ada duit. Masalah sekarang dia dah ada duit. Duit yang halal lah. Jangan kata sedekah dengan curi barang orang lain, bagi sedekah pula. Itu berat pula. Bertambah dosa pula. Jadi boleh ke tidak, kalau kamu tu kuasa bersedekah dengan harta kamu yang halal, sedekah tu, sedekah daripada ampunnya. Sedekah daripada. Sedekah daripada ampunnya, mana bersedekah ganti daripada ampunnya. Jadi seolah katanya kita sedekah duit, ingat katanya pahala sedekah ni hadiah kepada dia. Hadiah kepada dia. Hadiahkan pahala sedekah tu kepada dia. Itu maknanya bersedekah daripadanya, daripada ampunnya. Makna sedekah untuk ganti daripada dia. Jadi salah katanya kita sedekah, salah kata kita tolong sedekah kat dia. Jadi mana pahala sedekah tu boleh ke dia lah. Gitu. Ya. Sekiranya dan dapat kamu bersedekah daripada ampunnya, maka hendaklah kamu bersedekah daripada ampunnya. Kalau kita mampu nak sedekah, sedekahlah. Dan kamu niat hendak bayar apabila kamu jumpa dengan ampunnya. Tapi apabila sedekah tu jangan ingat kata dah lepas tu.
Nah, sedekah tu dengan sebab tak ada jalan nak tak ada jalan nak datang nak hantar balik kepada ampunnya. Sebab tak tahu kata siapa, artinya ampunnya dia tu dah mati, maka kita sedekah niat ganti daripada dia. Sebab salah kata dia tak buat, kita buat ganti dia. Lepas tu, apabila sedekah dasar ni, maka dia kata, dan kamu niat ada buat cadangan dalam hati, kamu ingat dalam hati katanya, kalau jumpa dengan tuan dia, aku nak bayar. Ingat begitu dalam hati, katanya, kalaulah dapat jumpa ampunnya, nak bayar. Nak bayar balik. Begitu. Tapi sedekah mesti kena sedekah. Lepas tu dalam sedekah tu, sudah sedekah tu jangan kata dah selesai aku dengan dia. Jangan begitu. Bahkan ingat kata ni tak lepas lagi ni. Sebab kita walaupun saat ni sedekah bukan bayar. Sebab saat ni sedekah ganti daripada dia. Bukan bayar. Sebab sedekah tu sekadar ambil ihtiyat saja. Kalau mati dalam keadaan tak dapat nak bayar, maka akhirat esok kalau dia datang tutup tu, boleh imbuh dengan ganti tak? Dengan pahala sedekah tadilah. Sebab dia pun barangkali dia suka. Sebab apa? Sebab duit dia 100 tu kalau tak dicuri, habis dengan tak dapat pahala. Begitu. Ni mujur juga orang curi. Disi dia fikir begitu. Nak baik juga orang curi sebab jadi pahala kepada dia. Boleh jadi sebelah tu kalau dia fikir begitu. Tapi atas kosak kata kalau jumpa nak bayar. Dan dengan apa dia? Begitu juga kalau begini, dia tokeh. Lepas tu dia ada simpan duit gaji bagi pekerja dia. Tapi dia tidak bersalah, pekerja dia pun tak ada salah. Contohnya kita kata dia biasanya bagi gaji pada anak koli dia nya, seminggu sekali ke, 2 minggu sekali ke, 2 bulan, sebulan sekali ke, maka kerja boleh 2 hari, dia kena balik. Jadi 2 hari mesti gaji, tapi adat dia nya dah berjanji katanya seminggu sekali dibayar gaji. Tapi orang tu kerja 2 hari dia balik kampung. Lepas tu balik kampung tu putus khabaran. Tak tahu kata sekarang mati ke hidup macam mana. Ni dah simpan duit gaji dia ni dah 10 tahun dah ni. Lepas tu rasa tak ada harapan dah nak jumpa dia. Dia nak datang ambil pun kita katanya jauh pula. Contohnya seperti orang petani datang kerja di sana. Lepas tu ada terlekat gaji di token 200 masalah. Tak pergi nak ambil. Tak padan nak pergi ambil kan. Lepas tu dia pun tak ada peluang nak datang. Yang ni pun tak ada datang ke sini. Yang ni pun tak ada datang ke sana. Rasanya tak boleh jadi dah kalau dia nak ambil. Lepas tu tak tahu kata dia tu orang mana, duduk kat mana sekarang. Maka sedekahlah duit tu. Sedekahlah. Ni bukan berdosa. Tokek tak berdosa sebab dia nak bayar. Cumanya orang tu balik dengan mengejut. Lepas tu balik jauh, dia tak balik. Dia tak balik ambil. Sebab kita katanya 100. Ada terlekat gaji dengan dia tu 100. Sebab nanti cukup minggu nak bayar kan. 100. Lepas tu dia jauh-jauh tak padan nak tambah kereta apa dia mari ambil 100 tu. Lepas tu dah tunggu 10 tahun dia tak datang. Sedekah lah. Sedekah. Lagi pulaknya ingat dalam hati kalau dia datang nak ambil, nak bayar. Begitu. Yang ada di simpan tu kita sedekah. Takutnya kita pegang, kita mati tak ada nak tunai. Kita sedekah, sedekah duit tu 100, sedekah ingat kata sedekah kat dia. Maknanya pahala tu dapat ke dia lah. Cuma kita seolah kata kita wakil dia lah. Lepas tu cadang dalam hatinya, ingat dalam hati kalau dia datang nak bayar.
Kalau dia datang nak bayar. Seperti ada sebut dalam cerita tiga orang lelaki dia tidur, dia masuk dalam gua, tiba-tibanya mulut gua tu tertutup. Batu jatuh tutup gua. Maka batunya besar, tak kuasa nak tolakkan batu untuk nak membukakan gua itu. Tidak ada masa yang tertentu. Masa lama mana, cumanya kita agaklah katanya ni tak, rasanya tak datang ambil dah kot. Biasanya macam duit, macam benda-benda orang jatuh. Nanti saya sebut balik ya. Nak bagi cerita ni dulu. Jadi dia tu dalam gua, maka dia bertawassul dengan amal kebajikan. Maka seorang tu dia katanya dia kata dia ada buat amal kebaikannya begini. Dia sebagai orang itu tokek lah, ada orang bekerja dengan dia. Lepas tu orang kerja tu balik. Padahal dia simpanlah duit bekerja, tak ada nak bayar gaji, dia balik mengejut. Lepas tu dia tak tahu nak buat macam mana, duit dia pegang tu, duit gaji dia tu dia tak ada nak ambil, dia beli kambing. Tokek tadi tu beli kambing. Dia tu beli kambing. Ambil duit orang tu tadi, beli kambing. Bela, setahun beranak. Lama berpuluh tahun orang tu datang. Mari minta, katanya, mana duit gaji aku yang dulu? Dia kata duit dah tidak ada, tapi kambing ni, berpuluh-puluh ekor ni, milik kamu semua. Kamu ambil lah kambing ini. Duit gaji dah tidak ada, dia kata. Duit gaji dah tidak ada, tapi kambing semua ni, berpuluh-puluh ekor sana tu, kambingmu semua. Orang tu kata, jangan nakal. Dia kata, bukan nakal. Dia katanya, ini duit yang engkau tinggal itu, aku belikan kambing untukmu. Dan aku belakan kambing ini, dan setahun beranak begitu ramai, semuanya daripada duit gaji engkau. Maknanya kambing semua ialah milik kamu. Ambil baliklah. Maka dia tawassul dengan amalan itu, maka buka pintu. Maka soalnya berapa lama kita nak buat begitunya, itu tengok pada adat. Itu kembali kepada adat. Pada adat katanya rasanya tak datang balik lah. Contohnya begini. Biasanya kita ni kalau duit kita jatuh, kita letak dalam poket, kita pergi ke mana-mana, kalau duit kita jatuh RM10. Masalah. Lepas tu nak cari ke tidak? Cari juga kan. Cari sebentar, pusing-pusing tak jumpa, biarlah. Kalau jatuh pagi, tengah hari tak cari dah. Kan? Sebab RM10. Tapi kalau 100, nak jatuh pagi, tengah hari boleh jadi nak pusing cari lagi. Tapi cari tak jumpa, tak payah cari lah, rugi masa. Tu tengok masa gitu. Tapi kalau 1000, banyak hari juga kot nak cari. Tanya-tanya orang kan. Tu dia tengok keadaannya begitulah. Lepas tu masalahnya apabila dia tengok kepada adatnya, adakah orang tu nak datang balik cari ke tak balik cari. Maka sekiranya pada adatnya dah 10 tahun duit RM200, lepas tu masa dah 10 tahun rasanya tak balik dah, tak mari cari dah. Sebab tu kita pun sedekah. Lepas tu cadanglah latih, ingatlah latih katanya kalau dia datang nak bayar. Begitulah. Tengok dia katanya sekali lagi dalam kitab anda mana tadi, dan kamu niat hendak bayar apabila kamu jumpa ampunnya, kamu jumpa dengan ampunnya.
Dan jika tiada dapat kamu bersedekah itu, maka mestilah kamu membanyakkan beberapa kebajikan kamu. Kita akhir di situ dulu. Itu masalah tak ada, kita tak mampu nak sedekah. Maka kita akan sambung lagi insya-Allah minggu depan. Untuk malam ini kita akhir pada dan jika tiada dapat kamu bersedekah itu. Wallahu a'lam.